أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji halaman 371 hingga 376 yang sudah pun kita lewati pada minggu ini untuk sama-sama kita menggali permata demi permata daripada Al-Quran, kisah perjuangan para rasul yang penuh dengan kesungguhan, ada cabaran yang melanda, dan itu jugalah yang kita akan sama-sama ulang kaji bersama tetamu undangan kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adam Muhibbullah bin Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terima kasih datang hari ini kali pertama ke teratak My Quran Time. Ya. Kami ya, saya bersama dengan Ustaz Tirmizi. Ustaz, apa khabar? Ya, betul. Alhamdulillah Ustaz, kita orang kata apa, sangat rasa beruntung betul hari ini dapat bersama-sama dengan Ustaz Adam insya-Allah. Ya, dan Ustaz Adam ini saya dimaklumkan daripada Ranau Sabah. Ya. Ranau Sabah ini pengalaman yang kita ingin kongsikan bersama dengan tuan-tuan ya, bagaimana menggapai cahaya ilahi ini memerlukan kepada pengorbanan. Mungkin sebahagian besar daripada kita adalah individu yang lahir dalam keadaan Islam, tetapi ada cabaran ya bila Islam itu sesuatu yang dicari, yang diteroka, dan inilah yang kita ingin sama-sama ya perhatikan perjuangan para nabi daripada zaman dahulu yang kita ingin terus hidupkan, sama ada ianya sudah pun bersinar dalam diri kita ataupun ingin kita kemaskan lagi dari masa ke semasa. Pada minggu ini kita sudah pun membaca kepada halaman 371 hingga 376 di mana kisah Nabi Ibrahim diangkat. Ya, kalau sebelum ini kita membaca kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang indah pada ayat 84 hingga 85, dan saya yakin ada kaitan dengan apa yang berlaku kepada Ustaz Adam kita pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu ayat 84 85 halaman 371 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, tetamu istimewa kita pada kali ini Ustaz Adam Muhibbullah. Alhamdulillah, kita nak baca dahulu ayat 84 hingga 85, dua ayat ini untuk menjadi asas penting dalam perbincangan ataupun My Quran Time, baca faham amal. Jom kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Waj'al li lisana sidqin fil واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. Sadaqallah. Dan
dan jadikanlah aku buah mulut yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi syurga yang penuh kenikmatan. Inilah sambungan daripada doa Nabi Ibrahim yang berada pada ayat 84-85. Nabi Ibrahim berdoa agar beliau dijadikan sebagai buah mulut, lisan nasidqin, ya, buah mulut yang baik, yang benar, fil akhirin, kepada akhirin, kepada orang-orang yang selepasnya, orang-orang yang kemudian selepas Nabi Ibrahim hadir. Nabi Ibrahim seorang sahaja yang beriman pada waktu itu, dia adalah sebagai satu ummah, tapi seorang, tak ramai follower Nabi Ibrahim. Tetapi dengan doa ini, salah satu daripada bukti terkabulnya doa Nabi Ibrahim ini adalah kita semua, termasuklah pengalaman Ustaz Muhammad Adam, daripada seorang individu yang belum beragama Islam, tetapi bila Nabi Ibrahim berdoa, maka kita melihat pengalaman Ustaz Adam sendiri. Kalau boleh berkongsi bagaimana Ustaz Adam berkenalan dengan Islam dan akhirnya kembali kepada agama fitrah ini, apabila keluarga masih lagi ada sampai sekarang yang masih lagi belum, ya, kembali kepada agama fitrah ini. Silakan Ustaz Adam. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, sebelum daripada perkongsian tentang macam mana memeluk agama Islam, rasanya elok kiranya untuk saya brief sedikit keluarga saya ni macam mana. Ya, silakan. Sebabnya kadang-kadang orang akan tanya lepas saya dah explain, mereka akan tanya, kenapa keluarga macam ni? Kan? Okey, saya dibesarkan di sini sebenarnya. Banyak dibesarkan di sini, cuma saya lahir di Sabah. Ya. Saya lahir di Sabah waktu tu, sehingga saya hanya membesar di Sabah sehingga umur saya 8 tahun. Ya. Ibu dan ayah saya bercerai waktu umur saya setahun 3 bulan. Dan lepas penceraian tu, ayah ke Pulau Pinang, berkahwin dengan orang Pulau Pinang. Okey. Saya terpisah dengan ibu saya lah daripada umur setahun 3 bulan. Dan saya duduk dengan datuk dan nenek sehinggalah mereka meninggal dunia, dan barulah ayah bawa ke Pulau Pinang. Okay. Jadi dalam keluarga mereka adalah orang-orang yang sangat berpegang dengan agama yang lama. Yeah. Dan saya pun ke arah itu juga. Dan saya ingat saya sangat aktif waktu tu dalam gereja sebagai pemimpin pujian, gospel singer. Kalau inilah mungkin ada yang boleh tak tahu. nyanyi sekali lah. Ya. Okay. Di sini tak boleh Ustaz. Okey, baik. Jadi sepanjang tempoh tu saya terdidik dengan agama yang lama, dan dalam didikan itu kita dah sebati. Bila sebati, kita tak akan terima agama yang lain. Dan saya pula jenis, okey, saya better saya beramal dengan agama saya daripada saya fokus pada agama yang lain. Dan agama saya waktu tu, apa yang saya fikir adalah agama yang suruh buat benda yang baik. Macam itulah. Dan permulaan untuk saya nak cuba untuk dalami Islam ni, saya tak akan cakap permulaan untuk saya kenal Islam, sebab sebagai seorang orang yang berwarga negara Malaysia, kita tahu Islam tu apa, cuma mungkin tak tahu ajarannya. Dan saya cuba untuk tahu atau untuk cuba faham tentang Islam ni adalah waktu saya berumur 16 tahun. 16 tahun di sekolah menengah lah waktu tu. Dan dalam sekolah menengah, saya lebih kepada nak cari perbandingan, tapi tujuan utama pada waktu itu adalah untuk cari kelemahan Islam. Sebab apa? Waktu tu saya kononnya nak cuba buktikan sesuatu pada komuniti agama saya yang lama. Ini di sekolah menengah ya? Sekolah menengah, ya, betul. Sebab waktu tu saya dah mulai aktif dengan missionaries, dan bila cuba buat pengkajian tu pada 3 aspek, pada sudut ketuhanan, kitab dan juga tingkah laku. Ya. Dan kat sinilah sebenarnya bila kita mula untuk mengkaji, cuba untuk mendalami tentang Islam, sebaliknya kita dapat, saya nak cari benda yang buruk, tapi kenapa yang saya dapat ni jawapan? Saya timbulkan persoalan, dapat jawapan. Cari keburukan, dapat kebaikan. Dan bila dah dapat situasi macam tu, ego tu tinggi. Ego tu dalam diri tu rasa macam, tak apalah, agama dia, agama saya. Selagi mana saya beramal dengan agama saya, so saya rasa tak ada masalah. Dan saya ada satu sifat dulu yang agak kita sebut sebagai ialah ego yang tinggi, sampai saya kata macam ni, alah, tengoklah Islam, tengok orang-orangnya cakap
cakap besar je dululah kan, dulu saya cakap besar je. Mereka cakap agama dorang bagus, apa suci, bersih, menyeluruh dan sebagainya, tapi mereka tak beramal dengan agama mereka. Ni saya yang orang kata agama tak betul dan sebagainya, saya beramal dengan agama saya. Jadi macam mana kamu nak buktikan yang agama Islam tu lebih baik daripada agama saya? Itu waktu itulah. Jadi kerana ego tu terlampau tinggi yang membuatkan saya rasa okey tak apa, saya kekal kat situ. Dan yang memecahkan ego tu sebenarnya adalah takbir raya. Takbir raya. Mungkin pelik, tapi kita tahu hidayah Allah ni datang dengan pelbagai cara. Betul. Kalau kita tengok balik kisah-kisah orang yang memeluk Islam, ada macam-macam cara Allah beri hidayah kepada mereka. Dan ada yang kata saya dapat hidayah melalui cara ini mungkin sebab saya kecenderungan saya kepada muzik atau nyanyian. Tapi bagi saya ini semua kerja Allah lah kan. Cuma waktu mula-mula dengan takbir raya tu, yang ni kisah yang memang saya banyak kongsikan. Waktu tu time sebelum raya, waktu time puasa, kita dah dengar lagu-lagu raya, kita dah dengar drama-drama raya yang ada semualah unsur-unsur raya ni kan, termasuklah takbir raya. Jadi bila dengar, saya kira takbir raya bukan pertama kali saya dengar, maksudnya sebagai rakyat Malaysia bukan pertama kali kan. Tapi waktu tu bila dengar, tiba-tiba timbul satu rasa sedih, sayu, berdebar-debar pun ada. Tapi waktu tu saya rasa, kenapa saya rasa macam ni? Macam tak dapat nak explain, tak dapat nak jelaskan kenapa perasaan tu semakin kuat. Dan saya ingat saya pergi pada kawan saya tanya pada kawan saya, cakap macam ni. Islam ke bukan Islam? Islam, orang Islam. Sebab waktu tu sepanjang sekolah menengah, untuk pengetahuan, saya pindah randah rumah kawan sebenarnya. Sebabkan ada sedikit masalah di Pulau Pinang. Jadi saya ke Selangor. Ini bukan pasal kes buli ya? Bukan. Okey. Tengah hot isu tu sekarang kan. Okey. Jadi waktu tu saya tanya pada kawan saya yang Islam ni, saya tanya macam ni. Kenapa ya bila saya dengar takbir raya kamu ni, saya cakap kamu. Saya cakap kenapa bila saya dengar takbir raya ni, saya rasa sayu, rasa sedih, berdebar-debar pun ada, rasa macam ada sesuatu yang nak datang tapi saya tak tahu apa. Macam saya risau dengan benda tu. And then jawapan kawan saya ni saya ingat sampai sekarang, katanya macam ni. Biasalah tu takbir raya orang Malaysia, mendayu-dayu buat orang sedih tak dapat balik kampung, katanya. Jadi waktu tu saya, apa yang dalam minda saya waktu tu, saya macam susah nak terima sebab saya jenis yang suka pada jawapan yang lebih strong. Lebih kukuh. Tapi by then saya pun fikir tak apalah jawapan dia. Mungkinlah kot. Mungkin. Jadi saya pun mulalah dengar balik. Semakin kuat. And then satu saat saya rasa kenapa rasa ni tak hilang-hilang? Saya pergi pula cari kat YouTube, saya tengok, saya nak cuba cari tentang takbir raya ni lah apa sebenarnya kan. Dan saya jumpa takbir raya orang-orang yang bukan daripada Nusantara, yang tak beralun, tak mendayu-dayu pun. Tapi bila dengar sama dan tambah kuat. Tambah kuat. Jadi waktu tu saya fikir kawan saya punya jawapan ni tak boleh pakai. Waktu tu lah. Tapi by then tak ada masalah pun nak mendayu ke dan sebagainya. Dan selepas daripada itu, barulah saya berdoa dalam beberapa hari dalam bahasa yang saya faham. Dan konten doa saya waktu tu adalah saya nak minta petunjuk pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya tak kisahlah mana satu lebihnya antara dua-dua ni, tapi saya nak minta petunjuk pada Tuhan yang itu. Sebab dalam dua-dua agama ada sebut tentang perkara ini. Jadi dah beberapa hari berdoa, sampai satu pagi saya bangun dalam keadaan yang masih lagi macam ni, tak ada perubahan, muka masih macam ni. Jadi bangun-bangun tu dia timbul dengan beberapa persoalan. Yang pertama saya ingat waktu tu, soalan yang timbul, benda yang remeh, macam mana agaknya kalau saya pakai kopiah. Lepas tu saya gelak sendiri. Mesti lawak. Dia jadi macam tu. Dan fikir balik, macam mana agaknya rupa saya kalau saya pakai jubah. Mesti macam kungfu Cina yang lama-lama tu, dia pakai baju yang agak panjang, ada belah kat tepi. Lepas tu gelak sendiri. Tapi timbul satu persoalan yang buat saya terfikir dan saya terdiam. Soalan tu, macam mana agak-agaknya kalau saya jadi orang Islam. Terus saya macam terdiam. Tapi macam mana? Dia mula jadi macam tu. Dan bila saya cuba yakinkan diri, cakap okay, why not I try. Macam mana kalau saya cuba kan? Kalau tak jadi apa, saya keluar balik. Tu waktu tu lah mula-mula tu kan.
Jadi saya pergi pada kawan saya, cakap balik pada dia, saya nak cuba memeluk Islam. And then kawan saya pun cakap, okey tak apa, jumpa ayah saya, kita pergi pejabat agama. Dan pergi pejabat agama, waktu tu pejabat agama tutup hujung minggu. Hari Ahad tu saya sempat pergi gereja lagi, Isnin tu baru pergi pejabat agama. Dan waktu itulah alhamdulillah pertama kali saya dapat sebut satu kalimah yang saya kira hadiah yang cukup besar untuk saya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan sungguh-sungguh. Sebab sebelum tu itu bukan kalimah yang baru atau asing bagi saya, tapi bila dapat sebut dengan sungguh-sungguh, dengan hati, waktu itulah yang baru saya dapat rasakan satu keindahan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Masya-Allah, itulah pengalaman daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adam Muhammad yang seterusnya mengambil ijazah bahagian dakwah dengan pengurusan sumber insan ya. Selepas itu untuk mendalami lagi apa yang ada dalam agama fitrah ini, dan ianya berliku-likulah ya, dengan 1.5 tahun sudah terpisah daripada mak ayah yang bercerai, dan semua itu adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kepada komitmen pada agama lama yang bagus kan, yang kuat. Rupa-rupanya dengan komitmen untuk mencari kebenaran itu, Tuhan bawakan kepada kebenaran yang sebenarnya. Inilah perjuangan Ustaz Muhammad Adam ya, untuk meneruskan ya kebenaran apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim sebentar tadi ya. Kalau katakan Ustaz Adam tadi pun doa kan, dia doa ni dia tak pernah fail kan, walaupun ketika berada bukan beragama Islam ke, dah beragama Islam, tetap juga doa itu dikabulkan oleh Tuhan yang sama. Mungkin yang berdoa tu saja rasakan oh mungkin Tuhan A B C, tapi Tuhan satu sahaja yang mengkabulkan semua perkara ini. Dan inilah bukti-bukti dalam kehidupan kita tuan-tuan yang boleh membina keimanan kita. Disebabkan itulah dalam surah Asy-Syu'ara ini kita lihat berkali-kali Allah mengulang satu ayat ataupun dua ayat yang kita tengok berkali-kali. Lepas kisah Nabi ataupun lepas kisah tumbuhan Allah bawakan, lepas kisah Nabi Musa dibawakan, kisah Nabi Ibrahim dibawakan. Kita baca daripada ayat 121 hingga ayat 122, daripada halaman 372 untuk Allah ulang banyak kali tentang realiti manusia. Kita baca bersama dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, Ustaz Muhammad Adam, yang sudah pasti kita nak dengar lagi ya bagaimana bibit kehebatan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ni yang boleh masuk dalam hati manusia, walaupun ya bermacam-macam perkara yang berlaku, kata asbab dia, tapi subhanallah dengan takbir raya, ada yang dengan azan, ada yang dah dengar kuliah lama dah, parking kereta kat masjid tapi tak masuk Islam lagi, tapi bila masuk Islam dah faham dah hukum fiqh sebab selalu dengar. Masya-Allah. Baik, kita baca ayat 121 hingga 122. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minina wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahu. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ini adalah kesimpulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selepas peristiwa Nabi Nuh alaihi salam, di mana bagaimana mereka degil kepada peringatan yang dibawakan oleh Nabi Nuh dan akhirnya mereka itu ditenggelamkan. Itu adalah bukti sejarah tentang Nabi Nuh. Ada orang yang mengambil itu sebagai ayah kebesaran yang menyebabkan dia kembali kepada fitrah agama, tetapi ramai yang tidak beriman. Dia kata tak payahlah kan, kerana ego macam Ustaz Adam cakap tadi kan. Maksudnya dengan dah tahu kebenaran tapi disebabkan ada perkara lebih penting, tetapi perasaan itu tetap wujud ya. Perasaan itu dia akan datang dan datang dan datang. Itulah cara hidayah sampai. Allah menyatakan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Subhanallah, Allah Maha Perkasa. Allah boleh sahaja nak hancurkan siapa yang ego Ustaz Adam ya, tapi kerana ada Ar-Rahim kat situ, Allah amat penyayang. Allah pinjamkan nafas untuk Ustaz Adam ya. Dulu Ustaz Adam nama asal apa Ustaz?
Ah, Dizzy Rio. Dizzy Rio. Okey, memberi nafas dan nafas kepada Dizzy Rio ya. Dan rupa-rupanya mengikut kepada jejak Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, bukan sekadar untuk diri sendiri, malah belajar dakwah dengan pengurusan sumber insan dan melaksanakan juga ya dakwah, mengajak orang ke arah kebaikan. Jadi mungkin bercakap tentang dakwah ini, ustaz adalah aktivis Riveted Muslim ya. Mungkin boleh perkenalkan sedikit apakah sebelum kita pergi kepada dakwah ini, bila dah bersyahadah itu ya, bersyahadah itu apa yang berlaku dalam keluarga? Adakah keluarga okey kan, ataupun keluarga kata get out ke, atau apa pengalaman ustaz? Sila. Okey, baik. Waktu awal pengislaman, waktu tu family tak tahu lagi. Sebabnya saya terpisah dengan family waktu saya di tingkatan 1, akhir tingkatan 1. Ya. Tadi daripada Pulau Pinang, rumah ayah. Ya. Waktu tu ada beberapa masalah yang timbul dan saya ke Selangor duduk dengan makcik. Tapi sekejap saja, daripada habis UPSR sampailah dalam pertengahan tingkatan 1, dia terpaksa balik ke Sabah sebab suaminya ditugaskan kat Sabah dan saya duduk dengan sepupu. Dan yang sepupu ni ada beberapa masalah yang timbul juga, dan dia keluar daripada rumah tu. Dan daripada itulah saya duduk seorang, pindah randah rumah kawan lah. Waktu tu disebabkan kami duduk di rumah bujang, rumah yang satu rumah tu ada 3 bilik kongsi bayar semua. Dan saya duduk di salah satu bilik tu dengan sepupu tu lah. Jadi bila dia dah tak ada, saya pun tak ada tempat. Dan saya start untuk duduk seorang daripada akhir tingkatan 1 sampailah saya memeluk Islam. So waktu memeluk Islam tu lah baru ada penempatan tetap di Kelantan lah. Waktu tu saya belajar kat Kelantan. Sepanjang tempoh memeluk Islam tu, awal tu family belum tahu lagi. Mereka tak tahu sebab dah lost contact, cukup lama. Cuma waktu, kalau tidak silap saya 2012, awal 2012 saya dah masuk dalam paper surat khabar. Jadi pelajar terbaik di Kelantan tu, tempat Dan saya belajar. Itu membawa kepada satu bibit-bibit bertemu insan yang tersayang. Selepas itu. Jadi kita nak lihat Ustaz Adam ya tentang peristiwa itu sebentar lagi ya. Kita berehat dahulu bagaimana perjalanan Ustaz Adam bersama cahaya Al-Quran menjejak kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji halaman 371 hingga 376, dan sebentar tadi kita mendengarkan bacaan daripada ayat 150 hingga 151 daripada surah Asy-Syu'ara untuk sama-sama kita melihat mengulang kaji semula apakah panduan dan juga nasihat daripada Nabi Saleh kepada kaumnya, dan nasihat ini juga konsisten pada setiap rasul kepada kaumnya. Fattaqullah, bukan sekadar beriman tetapi bertakwa. Iman ini dalam hati, tetapi diambil tindakan itulah bertakwa untuk mengelakkan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan dipasangkan dengan istilah wa ati'un,
Wa ati'un itu maksudnya taatlah kepadaku, iaitu kepada Rasul, ya. Takwa pada Allah, taat pada Rasul, dua perkara itulah yang diucapkan oleh Ustaz Adam bila mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah fattaqullah, dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ati'un, taat kepada Rasul. Dan perjalanan itu bila dah belajar sebentar tadi, ya, mungkin Ustaz Adam boleh menyambung balik, ya, kisah bagaimana bila dah masuk surat khabar tersebut. Okey, baik. Bila dah masuk surat khabar waktu tu, barulah family tahu sebenarnya. Dan bila tahu, waktu itulah mereka tahu nombor telefon saya apa, belajar kat mana. Waktu tu baru tahu. Setelah sekian lama. Mula-mula saya hanya jangkakan okey, mungkin penerimaan tu akan okey, sebab sebelum ni pun tak duduk dengan mereka. Dan saya tak pernah buat apa-apa masalah yang mungkin memalukan nama keluarga dan sebagainya. Tapi yang jadi sebaliknya, mereka kalau ikutkan sebelum tu dah lama tak jumpa, niat di hati memang nak jumpa lah kan. Duduk pula di Semenanjung, mereka di Sabah. Jadi perasaan tu semakin jauh sebab mereka tiba-tiba macam senyap, macam seolah-olah kita dipulaukan macam tu. Dan yang lebih teruk lagi sebenarnya adalah daripada yang saya kira mungkin saudara mara yang jauh, yang saya pun tak tahu dari mana dan sebagainya sebab dah lama tak jumpa. Jadi memang kita tak kenal sangat. Dan ada yang hantar mesej-mesej yang berbau ugutan, orang kata cacian, makian. Dan saya ingat lagi ada sekali tu saya ke pasar malam dengan badan saya yang kecil ni, tiba-tiba ada di mana, di Sabah, di Selangor. Di Selangor. Okay. Saya lepas dah duduk Selangor, saya dah tak balik Sabah untuk tinggal sana. Tapi kalau setakat balik tu saya akan cakap pada kawan saya balik bercuti. Macam saya pula pelancong. Okay, jadi waktu saya kat pasar malam tu ada seorang ni badan dia agak mungkin setinggi ustaz berdua. Datang pada saya, dia cakap kamu ni pengkhianat agama. Lepas tu dia tolak saya. Saya terjatuh ke belakang. Tapi tak dapat nak buat apa-apa sebab benda tu sangat pantas. Dia pantas. Kita tak sempat nak bertindak apa-apa. Sampailah kawan saya semua macam leraikan dan bawa saya ke tempat lain lah. Itu antara beberapa cabaran yang saya kira masih kecil lagi jika nak bandingkan dengan ramai lagi reverted Muslim yang lain lah. Dan start daripada tu, yang keluarga mula tahu dan ada beberapa lagi perkara yang kita kira sebagai saya akan sebut kemanisan lah kot. Ujian-ujian tu sebagai satu kemanisan sebab tanpa ujian tu akan buat saya leka ataupun buat saya terlampau duduk senang. Betul. Kan, dan tak mendalami betul-betul agama yang saya pegang sekarang lah. InsyaAllah itu adalah pengalaman, ya, bagaimana Ustaz Adam, ya, bertemu dengan hidayah, dan rupa-rupanya bukan semua orang menerima dengan hati terbuka, ya, terutama bagi saudara-saudara yang mungkin tak kenal, tapi bila sudah mengenali kepada Ustaz Adam, ada cabaran, ya, ada cabaran yang tersendiri yang kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita dimudahkan. Tapi mudahkan itu jangan sampai bermudah-mudah, Ustaz Adam, ya. Ini adalah antara perkara yang kita belajar daripada para rasul, di mana mereka sudah pun mendapat hidayah tetapi mereka tidak memudah-mudahkan hidayah itu dengan menyampaikan mesej yang ada itu, berkongsi, memperjuangkannya di dalam kehidupan. Salah satunya adalah Nabi Shu'aib alaihi salam. Pada halaman 374 kita nak baca ayat yang ke-181 hingga ayat 183. Perjuangan beliau dengan syahadah yang ada, dengan keimanan pada Allah itu membawa beliau berjuang melawan, menegur kepada mereka yang korupsi, yang melakukan rasuah, penipuan dalam ekonomi. Kita baca ayat 181 hingga ayat 183. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul dan juga Ustaz Muhammad Adam Mahibullah, masya-Allah. Saya teringat tertarik bila Ustaz Adam sebut di awal tadi, bila dah nampak kebenaran Islam tapi sebab kuat berpegang dengan agama dahulu, lalu kita kata macam tak apalah, dia pun kata agama suci tapi tak beramal pun, kan. Jadi kita pun tak apalah, sebab yalah kalau kita tengok pada Islam tu, orang Islam tu sendiri ada yang sebahagian tu beramal, ada sebahagian tu jauh, kan. Saya teringat ada seorang masuk Muslim, saya membaca kisah dia. Dia kata pada masuk Islam lepas, dia kata aku segala puji bagi Allah kerana telah memperkenalkan aku mengetahui Islam sebelum aku kenal orang Islam. Sebab kalau dia kenal orang Islam, dia tengok mungkin kalau tengok terjumpa dengan orang yang tak elok lah, maksudnya mungkin susah. Tapi dia kenal Islam tu sendiri,
maka dia masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Kita baca ayat yang ke-181 hingga 183. Auzubillahi minasyaitanir rajim. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 181, sempurnakanlah sukatan dan jangan kamu merugikan orang lain dan timbanglah dengan timbangan yang benar dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangkan hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi. Inilah perjuangan takwa oleh Nabi Shu'aib kerana isu pada waktu itu adalah isu ekonomi di mana ramai orang-orang bisnes menipu antara satu sama lain, mereka mengurangkan timbangan, mereka menukar timbangan, mereka mengurangkan hak-hak yang diperoleh oleh orang ramai. Dan ini adalah perjuangan yang bukan sekadar pada Nabi Shu'aib, inilah perjuangan hingga sekarang. Kita bercakap tentang ekonomi, tentang sosial, tentang politik seperti Nabi Musa, itu semuanya perlu diperjuangkan kerana Islam membawa keadilan. Semua orang beragama Islam, tidak beragama Islam, pelbagai kaum layak untuk mendapat keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercakap tentang perkara ini, bila Ustaz Adam sama Islam, ya, dan kemudian katanya 1.5 tahun terpisah daripada ibu, kan, terpisah daripada ibu dan bersama Islam, bagaimana belajar dan kembali balik berjumpa dengan ibu, ayah dan terlibat dalam dunia dakwah? Silakan. Okey, baik. Saya bertemu dengan ibu saya waktu umur saya 25 tahun. 25. Ya, waktu umur saya 25 tahun. Daripada berumur setahun 3 bulan tu, sehinggalah umur 25 tahun baru jumpa. Waktu tu sebenarnya agak janggal mula-mula. Tapi yang buat saya rasa teruja nak jumpa adalah sebab ibu saya dah Islam. Islam. Ya, waktu tu ibu saya dah mula Islam, alhamdulillah. Dan kita mula-mula tu saya rasa berdebar sebab risau nak sebut yang saya dah Islam sebenarnya. Tapi bila tahu yang ibu saya dah Islam, saya rasa ya, subhanallah, Allah permudahkan. Jumpa di mana? Di Selangor? Di Sabah. Di Sabah. Mula-mula tu dapat nombor telefon daripada sepupu saya. Yang mana sepupu saya ni pun sebenarnya alhamdulillah hari tu 2 bulan yang lepas saya bawa untuk memula Islam, alhamdulillah. Dan dia ni lah yang memberikan nombor telefon mak saya kepada saya, sebabnya ibunya dengan ibu saya macam kawan lah, geng-geng menantu di sebelah ayah lah. Jadi bila dapat nombor telefon, cuba hubungi dan set masa bila nak jumpa, dan bila dah jumpa kat Sabah tengok bertudung dan sebagainya, alhamdulillah. Dah waktu dah Islam lah. Dan waktu jumpa dapat tahu pula anak-anak mak, kira adik saya lah dengan ayah yang lain, juga Islam juga. Saya waktu tu sangat bersyukur sebab dipermudahkan. Di sebalik kesusahan ujian, ada berita gembira kemanisan. Ya, betul. Dan waktu itulah saya betul-betul rasa bersyukur dan saya rasa ya Allah, ini baru sikit ni sebenarnya yang Allah nak bagi. Dan saya percaya lepas tu mesti ada banyak lagi. Walaupun keluarga yang lain ramai lagi yang belum Islam, ayah pun belum Islam, tapi ini semua proses, kan, proses. Dan bergantung pada kita juga bagaimana akhlak kita dengan mereka, kan. Walaupun dah Islam, berbeza agama, tak bermakna kita kena putuskan. Macam sekarang ni pun dengan segala pencapaian yang kita tunjukkan, dengan segala tindakan yang kita tunjukkan, keluarga pun dah boleh menerima sikit demi sikit. Mungkin bukan sepenuhnya, tapi
macam sebutkan tadi, ini semua proses insya-Allah. Ustaz Fah ada sebut insan tersayang. Saya pun tertanya tadi Ustaz. Ya, itu yang bila bercakap tadi tentang ibu tadi tu, ya, bila terpisah sampai 24 tahun itu, dan bertemunya itu, ya, lahirnya dalam keadaan bukan Islam, kemudian bertemunya dalam keadaan dua-dua Islam, tanpa yang dua-duanya bercakap pasal Islam. Kalau kita fikirkan rasa macam mana ni kan, Aturan Allah tapi tu. aturan Allah inilah yang seperti mana Nabi Musa itu bertemu Nabi Shu'aib, ya, Nabi Musa tu pasal dia terbuat silap dekat Mesir, kan, dia tertolak orang dan terbunuh, dia lari sampai ke Madian, rupanya jumpa dua orang wanita yang nak ambil air, nak ambil air, dan kerana memperjuangkan keadilan jumpalah dengan bapa kepada si wanita tadi. Rupanya itulah juga yang menjadi pasangan yang berjuang balik ke Mesir. Kalau nak fikirkan, Nabi Musa pergi atas dasar silap dan pergi ke sana pun kerana tolong orang yang tak kenal, tidak pun disangka bahawa itu adalah perkara yang dirakam, sehingga kembali keluarga itu, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan berjuang menentang ataupun memberitahu kepada Firaun dan membawa Bani Israel menuju kemenangan. Jadi pengaturan Allah ini, ya, kalau nak tengok Nabi Musa kena kejar tu boleh tahan perasaannya tuan-tuan, kan. Takutnya dikejar tentera Mesir pada waktu itu. Tetapi rupa-rupanya cara Allah mengatur, yang penting ialah kita tahu kita adalah hamba, kan, yang diberikan peluang oleh Al-Azizur Rahim yang kita baca berulang kali dalam surah Asy-Syu'ara. Itu sebabnya surah Asy-Syu'ara ni dia pengulangan Al-Azizur Rahim itu amat mendamaikan. Al-Aziz memang boleh buat terus bagi denda, hukuman dan sebagainya, tetapi Ar-Rahim itu Allah beri kasih sayang kepada kita semua. Jadi atas dasar kasih sayang itulah sebenarnya kita nak melihat lagi pada halaman 375, ya, pada ayat yang ke-198 199, ya, bahawa tanda kasih sayang Allah memberi kita Quran, Allah suruh kita betul-betul baca, jangan jadi seperti Bani Israel di kalangan ulama mereka. Sebahagiannya apa? Kita baca ayat 198 199 sebagai peringatan kita bersama. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat 198 dan 199. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebahagian daripada golongan bukan Arab, lalu dia membacakan kepada mereka orang-orang kafir, nescaya mereka tidak juga beriman kepadanya. Apa maksudnya apabila ada yang mempersoalkan, oh Quran ini dalam bahasa Arab, ya, tukarlah bahasa lain sudah mudah sikit kami baca, belajar dan beriman. Tapi rupa-rupanya bila diturunkan, kalau diturunkan pun dalam bahasa Ajami, bahasa yang bukan Arab, mereka juga tidak beriman. Pasal poinnya bukannya Arab tak Arab, bukan pasal kopiah tak kopiah, ya, bukan pasal jubah tak jubah, tapi kerana iman yang ada dalam hati itulah yang merubah. Dan bersama Ustaz Adam bila bercakap tentang Quran ni, Ustaz Adam, ayat favorite Ustaz Adam apa sepanjang bersama fitrah cahaya ini? Allah, ayat Quran favorite, kalau ikutkan satu Quran ni favorite. Okay, tapi cumanya yang saya kira mungkin ada dua ayat dalam Al-Quran ini yang jadi pegangan saya waktu awal-awal memulai Islam sehinggalah sekarang, dan sangat berkait rapat dengan kisah kehidupan saya tadi. Yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan yang satu lagi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi dua ayat ni yang memang jadi pegangan saya daripada dulu, kerana maksudnya pun sangat kena dengan kisah saya dan sangat kena dengan situasi saya pada waktu itu. Ustaz Adam nampak dia punya kebenaran ayat. Ya, betul. Dan ayat sebenarnya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha adalah antara ayat dalam pengkajian saya waktu sebelum memulai Islam tu. Itu antara yang saya terbaca. Jadi itu yang sampai sekarang saya pegang. Dia bahagian apa ayat itu, nanti mungkin Ustaz Tir boleh baca ayat tersebut sebagai hadiah daripada program ini. Tapi apa yang Ustaz
Adam nampak daripada ayat itu, kaji sehingga membawa kepada cahaya fitrah ni? Okay, dalam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah sebutkan Allah tidak akan bebankan hamba-Nya melainkan dengan kemampuannya. Dengan kehidupan saya yang saya kira agak tunggang langgang, dengan keluarga yang berpecah belah, dengan kehidupan yang sendirian. Saya ingat lagi dulu sepanjang sekolah menengah, survive sendiri, cari yuran duit. dapat mana? Okey, yang yuran semua sebenarnya saya kat sekolah saya sangat aktif masuk pertandingan. Tapi sebelum daripada masuk pertandingan tu, saya pernah kutip besi buruk, botol-botol kosong, semata-mata untuk cari duit untuk makan waktu tu sahaja. Itu kenangan. Dan selepas daripada tu saya aktif masuk pertandingan di sekolah, nyanyian dan sebagainya, untuk dapat hadiah, dapat duit. Dan bila kita dah aktif kat sekolah, kita dah dapat beasiswa kecil persekutuan waktu tu, tak payah diberi pengecualian sebab sumbangan terhadap sekolah kan, jadi diberi pengecualian untuk beberapa perkara, dan dapat beberapa bantuan, antaranya rancangan makanan tambahan, PIBG tak payah bayar, buku teks percuma dan sebagainya lah. Jadi dengan semua struggle tu, saya rasa okey, semua ini saya tahu semua ini adalah ujian. Even dengan agama yang lama ada sebut tentang perkara tu juga. Saya tahu semua ini adalah ujian, cumanya saya nak cari mana penghujungnya. Mana penghujung kepada semua ni? Apa sebenarnya yang Tuhan nak bagi kepada saya? Jadi bila nampak jumpa ayat ni, saya rasa macam ini satu jawapan yang sangat kuat. Cuma macam sebutkan tadi lah, ego tu masih tinggi lagi. Tapi waktu tu dah ayat tu dah masuk dalam minda dah. Dah set dalam minda, okey ada ayat ni. Sampailah bila dah memeluk Islam tu, lagilah tambah kuat pegang dengan ayat ni lah. Lagilah nampak jawapannya kat situ. Rupanya sepanjang kesusahan ni, semua kesusahan yang ada ni, sebenarnya Allah nak bagi satu benda ni yang sangat indah, which is hidayah lah kan, Islam ni sendiri. So, waktu tu barulah nampak satu demi satu. Dan kesinambungannya apabila dah memeluk Islam, kan, kita nampak okey ini hadiah Allah. Dan kita dapat tentangan yang macam sebutkan tadilah, dah lah sebelum ni memang tak jumpa dengan family dan sebagainya. Bila dah Islam dapat lagi masalah, dan barulah saya jumpa pula surah Al-Insyirah tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Kan macam nak tunjuknya sayangnya Allah pada kita ni, dengan setiap kesusahan tu mesti akan ada kemudahan. Kan, dan kalau kita sendiri sebagai manusia biasa, selalu kalau kita nak pujuk orang atau kita sayang dengan seseorang, kita akan sebut 2 kali kan. Ini contoh sajalah. Kan kalau contoh kita nak pujuk, macam alah janganlah macam tu, sabarlah sikit, nanti bagi gula-gula, contoh. Tak apa, nanti saya beli gula-gula. Seolah-olah macam itulah satu pujukan tu. Allah lah. Ya betul. Jadi bila dah macam tu, saya lagi tambah kuat rasa okey, ini adalah pilihan yang betul. Setiap ujian ni, ini adalah untuk jadikan saya lebih kuat, untuk menjadikan saya Muslim yang lebih matang, kan, yang lebih matang dan lebih menghayati. Dan bila ada pegangan tu yang buatkan saya fikir, okey, semua ini adalah untuk kebaikan saya sendiri, dan akan datang nanti mesti ada sesuatu yang Allah nak berikan. Bukanlah kita nak harapkan sesuatu yang bersifat kebendaan, tapi yang paling penting redha Allah tu sendirilah, insya-Allah. Itulah perkongsian perjalanan hidup Ustaz Muhammad Adam Muhabbillah bin Abdullah, ya, sebagai seorang insan yang 1 tahun setengah terpisah daripada ibu ayah, ya, pelbagai cabaran, dan terpisah dengan ibu selama 24 tahun, tapi rupa-rupanya ketentuan Tuhan untuk menemukan dalam agama fitrah ini sebagai satu perkara yang amat indah. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita bersama istiqamah atas jalan hidayah ini, kerana pastinya ia bukan sekadar kita ambil begitu sahaja, tetapi ia perlu diperjuang, dijaga betul-betul dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita berdoa di hujung ini, ya, memohon Allah kekalkan. Kita minta Ustaz Adam berdoa memimpin bagi rakyat Malaysia seluruh dunia, insya-Allah. Silakan. Allah. Saya insya-Allah doa ni saya guna bahasa Melayu lah, supaya semua orang boleh faham. Mana tahu ada yang di luar sana yang bukan Islam juga, ataupun keluarga-keluarga saya, keluarga sahabat-sahabat Riverted Muslim yang lain sama-sama boleh mendengar juga. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami,
ampunkanlah dosa keluarga kami, ampunkanlah dosa seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, sebagai hamba yang sangat hina, sebagai hamba yang sangat lemah, kami mohon kepadamu, berilah hidayah kepada seluruh umat Islam dan seluruh keluarga kami yang belum Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu kami tidak punya apa-apa, kami tahu kami tidak punya kelebihan-kelebihan yang lain, hanya padamu kami berserah ya Allah. Jadi tetapkanlah iman kami ya Allah, daripada awal hingga akhir hayat kami ya Allah. Jadikanlah kami Islam yang beramal, yang menghayati dengan agama ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada yang belum Islam ya Allah, kau berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesedaran kepada kami, berikanlah rasa kepada kami ya Allah, kerana kami tahu sangat susah buat masa ini untuk kami kekalkan adalah rasa keseronokan beribadat, keseronokan rasa hidup bertuhan ini ya Allah. Kekalkanlah semua ini dalam diri kami sehingga akhir hayat kami ya Allah. Tidak banyak yang kami inginkan ya Allah, kami hanya inginkan rahmat dan redha daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lembutkanlah hati kami ya Allah, berikanlah ketenangan dalam hati kami ya Allah, dan berilah kefahaman agama kepada kami ya Allah, supaya kami dapat beramal, menghayati dan juga menyampaikan agama-Mu kepada yang belum memahami Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga dengan usaha yang sedikit ini ya Allah, dengan doa dan harapan yang sedikit ini ya Allah, semoga setiap orang di luar sana ya Allah dapat mengenal agama-Mu dan akhirnya dapat menghayati dan juga merasai keindahan sebenar sebagaimana yang saya rasai, sebagaimana yang kami semua rasai, yaitu keindahan Islam, keindahan iman ini sendiri ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Muhammad Adam Muhibullah bin Abdullah, aktivis Riveted Muslim, yang berkongsi pada sesi ulang kaji pada hari ini untuk sama-sama kita doakan tuan-tuan istiqamah dalam kehidupan kita. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah untuk kita sama-sama membawakan nilai yang baik ini, mencerahkan masyarakat kepada dunia bahawa kita perlukan cahaya fitrah dan sentiasa istiqamah di atasnya. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan terus kita akan meneruskan surah baru kita ya dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.